Sementara tunggu orang datang, tepat pukul 11 kita mula. Sementara tunggu kedatangan, kita cerita-cerita sikit, boleh? Kita cerita di antara tokoh-tokoh wanita. Siapa agaknya kita nak sebut pada pagi ni? Kita nak cerita tentang Tun Tija. Tokoh wanita orang Melayu kita. Nanti senang cerita, kita cerita tentang Tun Fatimah, Sri Kandi Melaka. Siapa Tun Tija? Tun Tija adalah anak kepada Bendahara Pahang. Anak kepada Bendahara Pahang, Tun Tija. Cerdik cendekia. Tambahan pula, cantik paras rupa. Maka ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Tun Tija dah ditunangkan dengan Baginda Sultan Terengganu. Ada pula riwayat mengatakan Baginda Tun Tija dah ditunangkan dengan Baginda Sultan Pahang sendiri, iaitu siapa? Sepupu dia. Jadi Bendahara Pahang adalah memanda. Memanda tu apa? Bapa saudara lah. Mamak kan uncle. Jadi memanda bagi Sultan Pahang. Maka nak dikahwinkan. Sedangkan Sultan Pahang baik, Sultan Terengganu baik, dah ada isteri. Pokoknya Tun Tija akan berkahwin dan bermadu jadi isteri nombor 2. Dahlah begitu, Baginda Sultan Melaka belum ada permaisuri. Sultan Melaka pulaknya bukan setakat Sultan. Sultan Melaka punya martabat di alam Melayu ialah kiranya Maharaja, Emperor. Bukan setakat raja sahaja, Maharaja, dia Emperor. Yang setara dengan Sultan Melaka hanya Sultan Pasai sahaja, yang mana apabila bertemu keduanya tu sama setaraf. Yang mana Melaka kalau berangkat ke Pasai dia kasih angkatan besar, Pasai punya utusan datang ke Melaka pun kasih angkatan besar. Selain daripada semua, kira jajahan takluk Melaka, kira bawah Melaka. Maka segala raja-raja yang lain pun apabila menghadap Tuanku Sultan Melaka, kena berampun Tuanku dengan Sultan Melaka, sebab dia lagi tinggi, dia bertaraf Maharaja Sultan Melaka tu jam. Maka Sultan Melaka ketika itu masih muda, belum ada permaisuri. Maka Baginda sedang mencari permaisuri, tak ditengok kecuali yang layak, yang sepatutnya, dengan cantik paras rupa dan juga keturunan yang elok. Maka Tun Tija rasa sesuai untuk disunting oleh Sultan Melaka. Maka Sultan Melaka pun hantar utusan untuk pinang Tun Tija. Tetapi ayahanda Tun Tija, iaitu Bendahara Pahang, terpaksalah tolak. Kerana Tun Tija dah ditunangkan dengan Tuanku Sultan Pahang. Macam mana? Maka Sultan Melaka pun rasa duka cita. Maka di situ Hang Tuah main peranan. Ini kita boleh baca kitab dalam sejarah, kitab Sularatus Salatin ada sebut. Maka Hang Tuah sebagai Laksmana, bermakna Menteri Pertahanan. Di samping itu juga Hang Tuah adalah seorang pegawai yang sangat setia nak menyampaikan segala hasrat Baginda Sultan Melaka. Maka Hang Tuah pun ambil langkah berangkat ke Pahang. Cerita Hang Tuah berangkat ke Pahang yang kita tahu dalam drama kan, dia kasih sirih lipat, dia tackle Tun Tija, itu semua cerita filem. Apa cerita yang termaktub dalam kitab sejarah ialah dia negotiate, political negotiation dengan Tun Tija. Menerusi siapa? Mak Inang. Inang siapa? Inang main peranan dalam istana. Inang ialah pengasuh, hatta tuanku pun diasuh. Maka yang ada orang nak sampaikan perkara apa-apa dengan tuanku, through Inang. Sebab Inang boleh nasihatkan tuanku. Setengah orang pulaknya nak manipulate certain apa perkara dalam istana, dia boleh pakat dengan Inang. Sebab Inang tu sangat didengar dalam tuanku. Inang ketua perkhidmatan lah, jaga, ketua asuhan, ketua dayang Mak Inang. Maka Hang Tuah pun menggunakan perkhidmatan Inang. Inang bukan Inang istana besar, Inang Tun Tija, untuk dapat bertemu dengan Tun Tija. Maka bertemu dengan Tun Tija, ini semua perkara kita boleh kaji hukum hakamnya ya. Ini political saga zaman dahulu. Maka pakat dengan Tun Tija, maka dapat bersua dengan Tun Tija. Hang Tuah mengatakan kepada Inang, maksudnya nak bawa Tun Tija dipersunting oleh Baginda Sultan Melaka dan jadi Raja Permaisuri Melaka. Maka khabar ini disampaikan kepada Inang. Inang very ambition. Maka Inang pun pakat dengan Tun Tija. Begini tuanku, apa Tuan Puteri Tun Tija, betapa eloknya Tengku Puteri terima tawaran Hang Tuah ni.
Kerana kalau kau stay kat sini pun jadi madu bagi Raja Perempuan, Raja Permaisuri Pahang. Kena ampun tuanku dengan Raja Permaisuri dan sentiasa statusnya sebagai isteri kedua. Jadi madu. Tetapi kalau Tengku Puteri terima pinangan Sultan Melaka, jadi Raja Permaisuri Melaka. Apabila bersua dengan Permaisuri Pahang, Permaisuri Pahang pun akan berada ampun tuanku dengan Tun Tija. Wah, ni political ambition. Tun Tija pun tengok agree, terima, maka ikut hang tuah lari. Ini maknanya orang Melayu kita zaman dulu pun ada political ambition, nak jadi permaisuri, nak jadi apa semua, hal ehwal istana. Mak Inang pun main peranan. Mak Inang main peranan tau dalam political punya ahli ehwal dalam istana apa semua. Lari, Tun Tija lari ikut hang tuah, berangkat ke Melaka. Pahang tak terima, siap-siap tentera semua untuk buat serang pada Melaka. Melaka dengar Pahang nak serang Melaka, Melaka ketawa geli-geli hati. Pahang nak serang Melaka. Pahang tak sebesar Melaka lah. Melaka kan besar. Melaka jajahan takluk sampai ke Bintan, sampai ke Kampar, Sumatera, semua tu Melaka. Macam sekarang lagi Malaysia, Sabah Sarawak pun Malaysia kan. Melaka besar. Geli-geli hati Melaka. Pahang nak serang Melaka. Dah lah, Sultan Melaka pun dengar Pahang nak serang Melaka, dia pun ambil langkah. Dia hantar utusan pergi ke Pahang, jumpa sama Sultan Pahang. Dahlah, jangan pasal perempuan kita nak berperang-perang semua, sudahlah begitu begini. Sejuk hati Sultan Pahang. Maka diutuslah beberapa orang menghadap Sultan Pahang, berbincang-bincang dalam balai yang besar. Runding. Sultan Pahang pun cool down lah, tak jadi serang. Tapi rupanya kedatangan pegawai-pegawai Melaka bukan hanya untuk nak cool down tau, untuk lebih mengaibkan Pahang. Dalam one group sedang bermeeting, ada group pergi mana? Pergi ke kandang-kandang gajah. Sultan Pahang banyak gajah, Pahang. Maka diikatnya rantai pada kaki-kaki gajah, ditambatnya pada kaki-kaki balai-balai. Kan istana kan besar, balai ini, balai itu, dan dipacukan gajah lari, roboh istana Pahang. One side orang tengah meeting, one side robohkan istana. Habis meeting itu jam juga orang Melaka berangkat balik. Mana orang-orang Melaka tadi dah habis balik? Dapat tahu istana dia roboh. Allah, aib Sultan Pahang. Dah tunang dia bawa lari. Dia nak serang. Konon-konon negotiate rupanya untuk mengaibkan lagi. Adat orang Melayu, raja-raja Melayu dulu, adat orang Melayu keseluruhannya, kalau kita baca sejarah ada dua karakter orang Melayu. Satu amok, satu rajuk. Dia kalau tak terima dia amok. Sebab itu bahasa orang putih amok. Amok tu bahasa Melayu. Bangsa lain tak ada ngamuk. Orang Melayu suka mengamuk. Dia kalau tak terima dia mengamuk habis orang Melayu. Satu, dia kalau tak terima dia kecewa, nanti dia rajuk. Orang perempuan begitu. Laki dia nak kahwin lain, dia tak terima, dia mengamuk, dia tak peduli. Apa jadilah dia mengamuk. Ataupun dia rajuk terus bawa diri. Kau nak bikin apa, bikinlah, kemerana pun tak apa. Tu orang Melayu punya tabiat dua. Dia tak amuk, dia rajuk. Maka rajuklah Sultan Pahang, turun takhta, tinggal istana, duduk di Tanjung. Jadi banyak cerita-cerita raja-raja Melayu apabila dia kalah perang apa semua, dia aib, maka dia rajuk bawa diri. Apabila maka baginda pun berangkat ke Tanjung, maknanya apa? Duduk dengan orang alim. Sebab itu banyak orang-orang alim daripada keturunan raja-raja. Kenapa? Raja-raja yang rajuk keluar daripada istana, duduk di Tanjung begitu. Itu cerita political saga. Maka jadilah Tun Tija Raja Permaisuri Melaka. Kemudian bermadu dengan Raden Gusti Mas Ayu, anak Raja Majapahit. Itu lain cerita lagi nanti. Sampai kemudian nak bermadu dengan Puteri Gunung Ledang, tak kesampaian. Semua raja-raja Melayu punya cerita semua tu. Punya cerita semua. Ada political punya permainan dalam situ. Senang-senang kita baca cerita lain pula dengan cerita Tun Fatimah. Tun Fatimah adalah anak bendahara Tun Mutahir Melaka. Main peranan dalam politik juga. Tapi nama-nama sultannya saya tak ingat lah. Ini semua cerita sejarah. Semua sejarah boleh-boleh. Ini siapa ini semua yang kita sebut ni? Mereka yang pernah huni tempat ini few hundred years ago. Before us, itu dia punya time. Bermakna ada pada orang kita itu zaman, itu orang, itu macam punya kehidupan. Nanti kita senang-senang kita buka sejarah lain, sejarah-sejarah Melayu. Dalam kita belajar fikih tahawulat, fikih peredaran zaman, penting belajar sejarah. Dan kau kena pandang sejarah dari sudut agama, bukan sejarah setakat apa yang ditulis oleh sejarawan saja. Kau kena pandang dari sudut agama, kau ambil baiknya, kau tengok buruknya, kau kaji, terapkan pada zaman kita. Siapa yang tak
siapa yang tidak ada hubung kait dengan sejarah, maka dia tidak ada kegunaan pada future. Siapa nak akan dapat meraih dalam future, perlu dia menyingkap sejarah. Perlu menyingkap sejarah. Kerana banyak dapat sejarah. Zaman kau hanya zaman kau berapa tahun saja. Yang sejarah beratus tahun kau boleh macam-macam iktibar kau dapat pelajaran. Soalan, ibadah akikah untuk anak lelaki saya tidak dapat dilaksanakan semasa ia kecil kerana ada masalah kesakitan. Tak lama lagi anak itu akan bernikah. Bolehkah saya membuat akikah untuknya pada hari kenduri perkahwinannya? Kita akikah anak sebelum baligh. Dah baligh tak boleh akikah lagi. Kalau dah baligh nak akikah macam mana? Kasih dia duit, dia buat sendiri akikah atas nama dia. Kita semua masih kecil tak ada akikah tau. Tak tahu orang Malaysia macam mana. Kita orang Singapura kebanyakannya susah. Masih kecil, mak anak apa? 3-14 orang anak dia. Orang dulu. Makan ayam setahun sekali. Ini kan pula kambing nak sembelih, tak termampu. Maka kita tahu sekarang dah dewasa, dah sedar, ada wang sembelih kambing, akikah atas nama aku. Jadi anak ni bilang kau ada duit, kau akikah. Tak ada mak belanja lah, mak kasih kau akikah atas nama kau. Jadi dia bikin akikah, sedekahkan sedikit untuk fakir miskin, yang lain boleh buat jamuan kahwin, boleh tak ada apa-apa. Kita kalau di Hadramaut nak bikin akikah, nak bikin apa semua, memang tunggu ada orang kerja kahwin, kita kasih 3-4 ekor, suka dia, suka untuk kerja kahwin. Lepaskan yang wajibnya, semangkuk kasih orang fakir miskin, wajib kasih fakir miskin, sedekah walau sedikit sekalipun, kasih. Yang lain, kecuali kau dalam undang dalam majlis tu ada fakir miskin yang makan, dah keluarlah, dah boleh. Kalau semuanya kau undang kaya-kaya belaka, maka wajib kasih semangkuk fakir miskin untuk lepaskan wajib, yang lain bikin akikah. Boleh, tak menjadi apa. Akikah bukan untuk akikah korban, bukan untuk fakir miskin saja. Sepertiga untuk tuan punya diri, sepertiga untuk orang walau kaya sekalipun, dan sepertiga untuk fakir miskin walau sedikit pun tak apa. Walau sedikit pun tak apa. Begitu akikah. Jadi dia bikin atas nama dia sendiri. Bolehkah orang bukan Islam makan daging akikah tersebut? Fatwa daripada Majlis Agama Islam Singapura bilang boleh. Tapi fatwa dari yang jumhur ulama bilang tak boleh. Akikah, korban, semua daging ibadat. Jangan kasih orang kafir makan. Keluar daripada khilaf. Kalau kita tanya sama Habib Abdillah Jufri kitab ni, tak boleh dia bilang. Tak boleh. Kerana orang kafir itu daging untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, jangan kasih. Tapi kita, wedding dia kita nak invite kawan-kawan dia non-Muslim kan. Tak apa. Beli daging pasar 2-3 kilo. Minta tukang masak dan masak rempah semua. Tepikan rempah. Masakkan daging seperiuk kecil. Tak apa minta khas. Asal ada non-Muslim datang, kasih daripada daging yang pasar punya. Kita kat Singapura kadang-kadang bikin korban kan, nanti kata pegawai apa kerajaan, apa wakil rakyat datang nak tengok kan, nak rayakan raya lah dengan kita sama-sama. Ahlan wa sahlan nyepuk datang. Tapi kita bilang jangan kasih dia makan daging korban kita ni. Nak kasih dia makan, kita beli daging kat pasar 1-2 kilo, kita masak, datang kasih dia makan ini. Dia pun bukannya tahu. Tak payah bilang this one is not the slaughtered meat because you are non-Muslim you cannot eat. Tak payahlah kecil hati dia. Tak payah kasih tahu, kasih aja dia makan gitu. Kita tak tahu kasih dia makan begitu. Ada kaul boleh kasih. Kalau kau nak kasih sekalipun kau ikut kaul, kita bilang sama orang-orang masjid, kalau kau nak kasih pun daging kau, kambing kau, bukan kambing orang. Kau punya kambing kau nak kasih siapa, kau nak kasih makan harimau pun kau punya suka. Tetapi kalau orang punya kena ikut yang muktamad. Yang orang punya kena ikut yang keluar daripada khilaf. Yang orang punya kau tak boleh ikut. Kau punya kambing sendiri kau punya suka. Kau nak kasih siapa kau punya suka. Tetapi yang orang punya wakilkan, kau kena laksanakan keluar daripada segala khilaf. Tak boleh buat begitu. Jadi begitu akikah. Bilakah masa yang afdal untuk menyempurnakan ibadat akikah? Ibadat akikah yang afdal pada hari ke-7 ataupun hari ke-14 ataupun hari 21. Budak ni dah bujang, hari apa kita tak ingat hari ke berapa. Jangan susah, 1 minggu berapa hari? 7 hari. Kalau dia lahir hari Khamis, maka akikahnya hari Rabu. Kalau dia lahir hari Jumaat, maka akikahnya hari Khamis. Ingat dia punya lahir hari apa? Dia punya lahir hari Senin, akikahnya hari Minggu. Nak buat kerja kahwin, dia lahir hari Jumaat, akikahnya hari Khamis. Nak buat kenduri hari Sabtu. Hari Khamis kau sembelih, simpan kat fridge. Nanti masak, kasih jamuan ni hari Sabtu. Boleh sembelihnya tu yang hari apa? Sembelihnya tu hari lahir dia. Jadi dia dah bujang mana aku ingat berapa hari, 7 hari ke 14 hari ke 21 hari. Tak kisah, bermakna setiap every 7 days. Kalau dia lahir hari Rabu, maka akikahnya hari Selasa. Kalau dia lahir hari Sabtu, akikahnya hari Jumaat. Dah begitu. Jadi kau punya lahir hari Jumaat hari ya. Jadi kalau malam Jumaat tu dari hari Khamis pun
Jadi malam Jumaat, di lahir malam, kiranya Jumaat lah tu. Maka akikahnya hari Khamis. Begitu. Begitu. Sampai dia tua macam mana sekalipun. Kalau lahir hari apa, akikahnya is one day before. Begitu. Senang. Buat akikah. Dah akhir balik pun buatkan juga. Sambung kita pembacaan kitab Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Sampai kepada masalah keberapa? Ya? 11. Masalah 9. Sebab-sebab babi itu haram, betul? Maka surat 6. Haiwan babi. Saya kalau sebut ini haiwan, saya suka pakai perkataan babi. Setengah ustaz sekarang kasih nama dia khinzir. Khinzir tu bahasa Arab. Bahasa Melayu bilang babi. Semua haiwan lain kau cakap bahasa Melayu. Anjing, kucing, tupai, lembu, dia aja pakai nama Arab. Apa masalah? Special sangat. Aku suka pakai nama dia babi. Biar nyata hinanya, biar nyata jijiknya, biar nyata najisnya. Babi aja. Khinzir. Suka tilang kau nak cakap khinzir, khinzir. Aku pakai babi. Kenapa? Memang dia babi. Memang dia babi. Jadi yang haiwan lain semua pakai nama Melayu. Dia seorang kau pakai senama Arab special, betul? Tak ada. Dia pun babi juga. Babi. Jadi haiwan ini sebab babi itu haram. Ulama-ulama dulu direct dia tak ada cakap apa, dia bilang babilah. Dia tak ada perlu. Ada orang tak nak sebut, macam tak sedap lah hina. Dia yang hina, bukan kita yang hina. Dia yang hina. Kau sebut dia. Soalan, dalam hubungan kita dengan masyarakat bukan Islam, biasanya terdapat beberapa amalan kita yang ditanyakan. Antaranya ialah mengapa Islam larang umatnya memakan daging babi dan memelihara anjing. Bolehkah Ustaz jelaskan hal ini agar anak-anak muda kita lebih tahu bagaimana seharusnya mereka menjawab soalan-soalan mengenai hal ini? Yang bertanya hamba Allah Singapura 1440. Singapura pun ada kod number dia dulu. Ini yang belum anak-anak muda. Sekarang si anak-anak muda yang disebut at this time dah jadi anak-anak tua. Dah tua semuanya tu. Anak-anak muda ini zaman ialah waktu zaman soalan ini dikemukakan, saya masih kecil. Jadi anak-anak muda dah jadi anak-anak tua sekarang ini, ya. Jadi diorang dah dapat masalah. Sekarang anak-anak muda zaman kita dapat tahu masalah ini. Jawapan, makanan daging babi memanglah terlarang dalam Islam dengan nas Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Jadi makanan babi memang terlarang. Cuma sebab larangannya itu saja umat ulama ada khilaf. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di sini satu ayat tapi dua hukum. Di sini satu larangan, satu haram, tetapi ada dua cerita. Okey, ada dua kategori di sini daripada ayat ini. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama lain daripada Allah, iaitu menyembelih kerana pemujaan berhala, bersemah dan sebagainya. Maka haram. Dan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah menerangkan pula, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, suatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, binatang yang mati tercekik, dipukul, terjatuh dari tempat tinggi, ditanduk oleh haiwan lain, atau yang digigit oleh binatang lain, melainkan yang sempat kamu sembelih. Masya Allah. Kita baca sini sikit dahulu. Pada ayat ini kita bincang dulu sebelum kita bincang hukum yang di bawah. Sungguhnya diharamkan untuk kamu, ayat yang di atas tu ya, bangkai, darah dan daging babi dan yang disembelih selain daripada nama Allah.
haram. Darah, bangkai haram. Bangkai terhasil sama ada haiwan itu memang haiwan tak dimakan, maka jadilah bangkai walau kau sembelih dia sekalipun. Kucing kau sembelih, boleh makan ke? Tak boleh makan sebab dia haiwan tak dimakan. Sembelih macam mana pun tak jadi suci, haram juga. Haiwan tak dimakan tak boleh, tak apa, tetap statusnya menjadi bangkai. Apa? Bangkai. Dan juga haiwan yang dimakan yang mati selain daripada disembelih. Kambing mati kena langgar, ayam mati sakit, semuanya itu semuanya tak boleh. Kemudian daging babi, ini yang menjadi pertikaian. Setengah mazhab mengatakan yang tak boleh daging saja, tulang dia boleh, maka ambil som-som dia boleh. Ada mazhab zahir yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begitu, daging saja tak boleh. Imam mazhab kita Syafi'i mengatakan daging yang memang jadi makanan tak boleh. Ini kan pula benda yang tak jadi makanan, seperti tulangnya, seperti peluhnya, seperti yang lainnya. Dan yang biasa dimakan orang daging, sebab itu Allah Ta'ala mention daging. Jadi maksud daging ialah daging dan apa juga selain daging. Pada mazhab kita Syafi'i. Ada mazhab mengatakan yang haram hanya daging, tidak selain daging. Ada yang sampai begitu, sampai begitu. Kemudian yang kita nak bincangkan, ini tiga-tiga ni haram. Tiga-tiga ni haram. Dan yang keempat ni juga haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Siapa yang dan apa jua yang disembelih selain daripada kerana Allah, ataupun tak disebut nama Allah. Apa maknanya yang ketiga ni? Kambing sembelih, lembu sembelih, tetapi selain daripada menyebut nama Allah. Ini lain hukum. Yang tiga tadi sah haramnya. Yang penghabisan ini ada lain penjelasannya. Maksud yang disembelih tidak disebut nama Allah ialah memang tujuan sembelihnya untuk selain Allah. Bukan bermakna sembelih mesti kena sebut nama Allah. Kalau yang sembelih orang yang sudah mengucap la ilaha illallah, maka sembelihannya itu adalah kerana Allah. Sembelihannya itu ada beserta nama Allah, iaitu apa? Dia dah syahadat. Dia syahadat. Maka di situ dipahami bukan bermakna menyembelih ayam, menyembelih kambing wajib bismillahi Allah akbar, bismillah dengan nama Allah, tak wajib. Menyembelih haiwan tak wajib baca bismillah, tak wajib baca bismillah, sunnah sahaja. Tapi ini sebut, kalau tak sebut nama Allah, maksud tak sebut nama Allah ialah untuk nama selain Allah sebagai pemujaan. Okey. Jadi kalau engkau sembelih tak nama Allah, aku sembelih senyap sepatah nama Allah pun aku tak sebut, sah tak? Sah. Sebab yang menyembelih ini yang beriman kepada Allah. Tapi Allah dah bilang ini, maksudnya tidak. Mana engkau tahu? Sebab di situ ada taruh ayat Quran lain, halal sembelihan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Orang Yahudi sebut nama Allah ke? Orang Nasrani sebut nama Allah ke? Tak sebut nama Allah, halal dimakan. Kafir lagi dia. Dia kafir lagi dan tak sebut nama Allah, halal dimakan. Ini kan pula orang Islam yang menyembelih lagi halal walaupun dia tak sebut nama Allah. Itu dalilnya. Jadi maksud yang penghabisan ini lain daripada yang lain, iaitu yang disembelih selain daripada nama Allah memang semata-mata bikin untuk sembelih, untuk semahan. Sembelih untuk semahan apa? Dewa. Sembelih untuk itu haram sembelihnya, maka jadi bangkai. Maka jadi bangkai haiwan itu. Jadi menyembelih haiwan tak sebut nama Allah boleh. Maka orang mengambil kias di sini, makanan kenduri tahlil haram. Sebab itu demi untuk orang mati. Ini orang sekarang punya pahaman tau. Bikin untuk maulid Nabi haram. Kerana itu sembelih untuk kerana purpose lain selain Allah. Dan maulid itu perkara bid'ah. Heran kita. Tak. Itu maksud aku nak meraih tamu. Kerana ada tamu datang, aku sembelih untuk dia makan. Macam kau datang, aku sembelih, aku kasih kau makan. Bukan kerana menyembah kau, bukan kerana nak minta simahan kau. Aku sembelih atas nama Allah, demi Allah, untuk engkau makan. Jadi untuk korban, untuk maulid, untuk tahlil, untuk menyembelih untuk tamu tak termasuk dalam ayat ini. Tak boleh kau include ini. Yang ada orang dia main hantam, main include segala. Maulid punya sembelihan haram kerana itu sebagai persembahan untuk Rasulullah.
tahlil punya makanan haram, sebab itu kira sebagai pemujaan bagi mayat. Astagfirullah, pandai-pandai kau bikin gitu. Tak pernah aku puja, tak pernah aku apa. Kau sembelih kasih tamu aku makan, kau bilang aku sembahlah, aku pujalah. Astagfirullah. Akhlak mereka tu bukan cakap. Kita pergi makam Habib Noh, dia bilang kita puja Habib Noh. Dia bilang kita tawaf makam Nabi Hud di Hadramut. Astagfirullah, tak pernah umur aku tawaf makam Hadramut. Sana tak pernah umur. Pandai-pandai kau buat cerita. Orang yang pergi makam Habib Noh hari-hari kau tanya, dia nampak kita bikin cara tawaf. Astagfirullah, itu semua tu bukan hanya cakapnya salah, akhlaknya salah. Akhlaknya salah. Jadi yang ini menunjukkan sembelih tanpa nama Allah tidak bermakna sembelih haiwan wajib dengan nama Allah bismillah. Tidak. Maknanya ialah sembelihannya tu untuk demi selain Allah, kerana pemujaan, sebab itu Habib Abdullah taruh kerana pemujaan berhala, bersemah dan sebagainya seumpamanya itu. Jadi bukan untuk ra'i tamu, bukan untuk tahlil, bukan untuk maulid, tak ada masuk dalam ini langsung. Dan tak juga maksud di sini bahawa sembelih wajib sebut nama Allah. Tidak. Kita cerita sikit dengan sembelih boleh? Sebelum kita masuk. Sembelih mesti putuskan dua urat makan dan urat nafas haiwan itu. Sembelih haiwan makruh pancung kodongkan kepala dia. Sebahagian orang bangsa Cina kalau sembelih ayam, letak kepala dia kat chopping board, dia kapak. Pam, putus kepala cerai pada badan. Boleh? Kalau orang kita nak buat sembelih gitu boleh tak? Boleh. Halal makan. Kalau orang kita lah Pak Haji yang tetak kepala ayam itu putus, boleh makan? Boleh makan. Tapi sunatnya jangan kodongkan kepalanya. Sembelih saja, potong dua urat, putus, wajib, dah, jangan dipotong. Kalau diorang dia taruh dekat chopping board, dia tetap bercerai kepala daripada badan, mulutnya masih hidup, bernyawa, mulutnya begini, badan dah menggelitik. Kalau haiwan kita sembelih, nak matikan dia kita sembelih. Manusia pula kita nak matikan dia, kita tak sembelih, kita pancung. Orang buat apa hukuman bunuh, pancung kan? Pancung dengan sembelih mana cepat mati? Pancung cepat mati, sembelih lambat mati. Apa asal pada haiwan kita tak pancung, pada manusia kita pancung? Sebab pada manusia kita nak cepatkan dia mati. Biar lekas dia mati, tak azab dia. Kita tak makan dia, ada hubung kait dengan makan dia. Kita tak makan dia, kita punya tujuan dia nak matikan dia dan biar cepat dia mati. Dan mana lebih ngeri? Sembelih ke pancung? Pancung lagi ngeri, kepala bercerai daripada badan. Sembelih tak ngeri sangat, diletakkan balik dah macam tak ada apa-apa, kan? Jadi pancung ini lebih mencepatkan mati dia, dan pancung ini lebih mengerikan orang yang memandang, jadi iktibar. Tak berani kau nak buat. Untuk manusia. Untuk haiwan kau tak ada nak ngerikan siapa. Dan untuk haiwan kerana kau nak makan, bukan hanya nak matikan dia. Tapi kan lambat sikit, tapi lebih selamat untuk makan, sebab purpose-nya untuk makan. Subhanallah, kau sembelih dua urat saja, tak putuskan, bermakna segala nerve yang dari otak dengan urat-urat yang lain masih bercantum. Maka segala nerve ini akan mengarahkan the whole body to flush out the blood. Jadi kalau kau pancung, darahnya keluar tak banyak sangat tau. Tapi kalau kau sembelih lagi banyak, darahnya keluar mancut. Kenapa? Bodinya kasih arahan, keluarkan segala darahnya. Maka daging yang disembelih dengan daging yang dipancung, daging yang dipancung banyak darah dalam dia, maka akan dimasak beserta darah-darahnya. Itu tak sihat. Tetapi daging yang disembelih lebih sangat kurang darahnya. Kenapa? Semua habis flush out, dikurang. Sebab itu untuk haiwan kita sembelih, kita tak pancung. Untuk manusia kita pancung, kita sembelih pasal kita tak masak dia rendang. Untuk manusia kita pancung sebab nak buat dia mati, dan untuk orang jadi iktibar takut. Untuk haiwan pasal kita nak masak dia, kita nak makan dia. Begitu bezanya antara pancung dengan sembelih. Hikmah agama Islam kita. Subhanallah, hukum dari Allah. Allah yang ciptakan kambing, Allah ciptakan haiwan. Allah Ta'ala tahu dia punya nerve system dia apa semua. Allah Ta'ala tahu, maka Allah Ta'ala hukumkan kita semua berkesesuaian dengan apa yang Allah dah cipta pada makhluk itu, berkesesuaian untuk kesihatan kita. Ikut sistem Allah, selamat kau. Dan ayat yang berikutnya kita dah bacakan tadi.
Dengan ini jelaslah bahawa pengharaman babi itu adalah dengan nas Al-Quran, confirm. Hukum yang diputuskan oleh Al-Quran ini bagi orang Islam sendiri, tidaklah menjadi masalah yang perlu diungkit-ungkit lagi, kerana keputusannya sudah ditetap oleh Allah. Jadi untuk orang Islam tak payah kau ungkit-ungkit lagi. Dan Allah Ta'ala bilang, kenapa untuk orang Islam you don't need to ask, kecuali engkau nak cari sebabnya, kerana as knowledge saja boleh. Dan sebabnya itu tidak boleh apabila kau find sebabnya, kau mengatakan sebabnya tak logik, maka sekarang aku nak jadikan halal. Tak. Kau sebab logik, rupanya kau kaji babi ini ada satu manfaat yang kau makan boleh sihat umpamanya. Hatta kau jumpa itu sekalipun dia haram, tetap haram, tak boleh makan, tetap tak boleh makan. Jadi maknanya kau punya kajian hanya untuk to find out saja. Tak boleh kau punya kajian untuk babi soki ada zat, ada vitamin umpamanya. Kau kaji macam mana, keluar whatever result, dia haram, tetap haram. Maka umat Islam tak payah banyak nak pertikaikan, tak payah banyak nak buat selidik-selidik tentang apa sama. Kau nak buat selidik boleh, tak ada apa. Tapi untuk nak menjadi satu pertikaian bagi hukum, tak boleh langsung. Dah nas putus, tak boleh, tak boleh. Tak ada banyak story lagi. Ada juga di antara ulama yang mengatakan pengharaman babi, ada juga nak cari illah, sebab diharamkan. Adalah kerana ta'budi, menjunjung titah perintah Allah, iaitu semata-mata tidak perlu diketahui apa sebabnya, kerana keputusan Allah dan Rasulnya sudah tentu benar dan amat baik. Yang ada pula bilang kita nak tengok apa sebab babi itu diharamkan. No reason. No reason. Nak bilangkan dia mudarat, tak really mudarat. Tak really mudarat. Mudarat tak makan daging babi? Kalau mudarat pun tak immediately, long term. Berapa banyak orang Cina makan babi, tak ada nadi makan besok dia bongkok. Nadi dia makan besok dia jadi tak lagi boleh kerja, boleh cari duit, boleh pintar lagi. Jadi mudaratnya tak serta-merta. Maka tak ada nampak zahir mudaratnya. Okey. Najiskah daging babi? Maka orang akan tengok sebabnya. Tidak Allah Ta'ala haramkan sesuatu kecuali kalau ada mudarat ataupun najis. Maka apabila tak nampak mudarat, maka besar kemungkinan dia kerana dia najis. Najis apa? Kebanyakan ulama' lain pada mazhab Syafi'i mengatakan najis babi ni setakat najis mutawassithah, bukan najis mughallazah pun. Syafi'i strict mengatakan najis babi najis mughallazah, najis berat. Ada mazhab-mazhab lain mengatakan babi hanya najis mutawassithah. Maka the reason untuk kesihatan not nyata, maka najis lah, seperti bangkai-bangkai yang lain juga. Maka najis, maka babi itu najis. Maka sebab itu setengah-setengah orang yang kerja Bangla, dari Bangla ni semua, ada di antara mereka mazhab Hanafi. Pada Hanafi babi bukan mughallazah, mutawassithah. That's why dia kerja dekat kopitiam, dekat apa semua, kan ada babi semua kat Singapura lah. Dia start cuci pinggan, mangkuk apa semua, lepas tu dia sabun tangan dia sembahyang. Dia tak sertu, dia taklid mazhab, bukan dia taklid, memang dia Hanafi. Jadi those Indonesian punya pekerja yang jadi maid kerja rumah Cina apa semua, kita bilang selama kau Singapura kau taklid mazhab Hanafi. Dia masak babi, dia siang babi, dia kesuap anak tuan dengan babi, kesian budak-budak ni, no? Kita bilang selama kau di sini kau taklid. Jadi tak usah nak sembahyang, kau sertu. Kau kena marah dengan mem apa ni, tanah-tanah semua, kan? Kau taklid Hanafi. Ada jalan keluarnya. Jadi tentang daging babi ini diharamkan makannya, ada setengah ulama bilang no reason, junjung titah perintah. Nak bilang dia bawa penyakit, not really. Sebab banyak yang makan, berapa ramai yang makan tak immediately sakit. So kerana Allah Ta'ala bilang haram, tak ada bincang, tak ada apa sebab, no reason. Akan tetapi ramai pula orang yang ingin mengetahui sebabnya. Of course ada sebab lah, Allah Ta'ala takkan haramkan begitu. Ini daging, ini haiwan pula, biak, mudah cepat biaknya, kan sayang kau tak dimakan. Bagi mereka cakap lah, bagi mereka cakap pula lazat, bagi mereka lazat tau. Lazat pada mereka bilang. Jadi ada orang mesti kena ada reason lah, nak tahu jugalah reason. Alhamdulillah ada ulama yang cari reason, maka keluar reason. Kita bolehlah share dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim. Nanti kau tengok betul tak reason ini? Betul. Kenapa kau masih makan? Nasib baik kita tak makan. Okay? Terutama mereka yang bukan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang menyoal ini. Maka untuk menerangkan sebabnya, para ulama dalam zaman silam memberikan sebab, ialah kerana kotor dan najisnya. Kerana najis.
Sebab Allah Ta'ala tak haramkan kecuali ada one of these two reason. Sama ada bawa mudarat macam ular begitu ke, kalajengking, ataupun kerana najis. Jadi kalau dia tidak kerana haram, kerana najis. Najisnya apa pula? Imam Syafi'i mengkategorikan babi dalam anjing. Anjing punya najis nas dengan hadis. Babi punya haram nas dengan Quran. Maka Imam Syafi'i tidak pandang anjing sebagai anjing sahaja. Imam Syafi'i memandang anjing dan dilihat apa dalam kategori anjing. Maka dia tengok haiwan lain tak masuk dalam kategori anjing. Tidak kucing, tidak harimau, tidak seladang, tidak rusa, tidak apa, babi masuk di kategori. Kenapa? Pengharamannya tu nyata dalam Al-Quran. Dan anjing jinak dan cerdik dah najis. Ini kan pula babi yang kotor, yang tak jinak, yang disunatkan membunuh dia. Babi, anjing tidak. Maka Imam Syafi'i mengkategorikan babi dalam anjing, dalam senarai anjing. Maka jadilah dia najis mughallazah dalam Imam Syafi'i. Kita punya pendapat. Jadi kerana dia kotor dan najisnya dia punya makan. Habis kalau kau piara babi sekarang, kau kasih makan bersih-bersih, kasih makan jagung, kasih makan rumput, kasih apa semua macam piara kambing lah, boleh makan tak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Selanjutnya mereka menerangkan bahawa dalam kebanyakan hal pengharaman sesuatu perkara didasarkan atas 3 sebab. Jadi Allah Ta'ala tak mengharamkan tanpa sebab. Yang pertama sebab penghormatan, seperti larangan memakan daging manusia kerana menghormati. So daging babi haram makan kerana hormat ke? Babi hormat ke? Tak ada hormat. So reason 1 not applicable for babi. Reason 2, sebab ada bahaya seperti memakan binatang-binatang yang beracun pun tak nyata. Pada babi tak nyata. Makan ular nyata. Makan ikan buntal nyata. Tapi ikan buntal kalau kau pandai siang pun tak jadi haram lah umpamanya. Makan ular nyata ada bisanya. Okay? Maka babi, reason kedua not really the reason. Ikut ulama yang sejati lah ya, yang sebenarnya. Makan yang ketiga sebab najis dan kotor. Ini yang paling applicable untuk babi. Najis dan kotor. Najis dan kotor. Seperti setengah-setengah haiwan yang lain dia tak najis kalau hidupnya lah, tapi kotor, lipas, lalat, semut, semua tu najis dan kotor, maka jadi haram dimakan. Haiwan lain tak najis tapi kotor. Ama babi kerana najis dan kotor. Najisnya apa? Dikiaskan pada anjing. Kotornya nampak nyata. Kotornya nampak nyata. Haiwan ini semua ulama kaji tahu. Datuk Ahli Nujum cuba jawab soalan ini. Patik belum baca dalam ilmu haiwan tuanku. Kan kita dengar cerita tu. Ada kitab ilmu haiwan. Ada ulama-ulama haiwan kaji ilmu haiwan. Haiwan ini setengah-setengahnya apabila diharamkan dan ditengok siasat tengok, memang kerana ada tabiat-tabiat dia yang tak sejahtera. Bahkan yang ada haiwan kita pelik diharamkan Allah Ta'ala. Pada kita macam okey, tapi Allah bilang haram, kau kaji, maka nampak dia punya tabiat tak sejahtera. Di antara haiwan yang haram dimakan, keldai haram. Di antara haiwan yang khilaf ulama boleh makan ke tidak, zirafah, jiraf, khilaf ulama. Di antara haiwan yang khilaf ulama, kangaroo, khilaf. Okay? Di antara haiwan yang halal dimakan, fox, musang, squirrel, tupai, hyena, wolf tak boleh, wolf masuk anjing, fox tak masuk dalam anjing, hyena tak masuk dalam anjing. Hyena halal dimakan. Certain species of hyena, dia bukan dog, dia hyena. Kalau kita disuruh pilih nak makan hyena ke nak makan keldai, mana yang kita lebih selera? Keldai lah nampaknya. Keldai haram, hyena halal. Pasal ada nasnya. Keldai liar, okey, zebra, keldai liar. Okey. Keldai peliharaan walau duduk kat hutan sekalipun tak boleh. Ada nasnya. Sebab yang ciptakan itu haiwan Allah, maka Allah kasih hukum, Allah Ta'ala tahulah what's behind that.
Haina yang begitu dia makan kuda hidup-hidup, dia ragut perutnya semua tu, halal dimakan. Zaman Rasulullah, mazhab kita Syafi'i, mazhab lain kata tak boleh. Kalau orang batu pahat, dia panah tupai, masak tupai, goreng tupai. Kan macam tikus, tupai. Halal, tupai tak makan apa-apa, buah-buahan saja, tak ada taring apa semua. Aku pergi batu pahat, hati-hati orang serve. Apa ni? Sup apa? Sup tupai. Umpamanya, setengah orang lah. Apa makan tupai semua tu. Landak halal. Landak porcupine. Halal. Halal. Jadi zaman Rasulullah, Haina attack orang gembala kambing, dia attack. Bukan attack kambing tau, attack anjing gembala kambing. Kan maknanya very wild. Maka sahabat tangkap Haina, dia sembelih, dia makan. Zaman Nabi hukum masih turun halal. Jadi Haina halal hukum. Jadi yang menghalalkan, mengharamkan hukum Allah, bukan kita. Jadi Allah. Jadi daging babi Allah tak bilang haram-haram. Sebab itu yang dulu mak bilang tak payah nak kaji-kaji banyak. Dan babi ni tabiatnya, ya Allah ampunkanlah dosa kita. Apa pasal kau sebut babi kita minta ampun dosa kita? Sebab pengen kita banyak macam babi. Ulama Imam Ghazali sebut, kita sebut sedikit cerita babi ya. Whatever kau kecenderungan kau kena tengok the juara in that bidang. Kau suka nyanyi, juara dalam bidang nyanyi siapa? Fulan. Bermakna kau dalam that kategori. Tak, kalau kau betul-betul bagus, kau akan jadi macam dia. Juara dalam bidang dunia dan hebat, perkasa dan kaya, siapa juaranya? Firaun. So all those yang bangga dengan harta, keindahan rumah, cantik, taman, kebun, kereta, semua bangga, kau dalam kategori Firaun. Juara dalam bidang kau ialah Firaun. Kau melampau-lampau sangat, kau akan jadi macam Firaun. Juara dalam bidang makan, ana makan banyak, 3 pinggan boleh habis. Tengok ana punya muscle. Paling banyak makan apa? Keldai. Banyak makan, kau jadi keldai tak lama. Itu kau punya juara. Tentang berkelamin pula, ana a strong man, ana laki-laki, ada isteri 4. I'm very capable, I'm very strong. Juara dalam bidang perkelaminan ini siapa? Babi. Babi paling kuat berkelamin. Babi paling kuat berkelamin. Kau mendengar dia sombong dengan kau punya kejantanan kau, itu kau punya juara tu dia, haiwan itu. Babi. Babi ada satu tabiat yang lebih cela lagi. Na'udzubillah. Ini babi hutan yang ada semua kat kampung-kampung kita, semua babi hutan ni. Dia same spesies dengan babi peliharaan tau. Same spesies. Bukan spesies lain. Tetapi kambing kalau kau pelihara, kau lepaskan kat hutan 3 tahun pun kambing-kambing juga. Babi kau lepaskan ke hutan 2-3 minggu bulu dia keluar panjang. Macam itu. Kulit dia jadi hitam birat. Siung dia mula keluar. The actual babi is that kind of beast, not the one that you keep at home. Cina-Cina pelihara bukan. Itulah babi sebenarnya. Dalam dia punya wild, itulah sifat dia. Ganas, rakus, wild beast kiranya. Itu babi. Jadi itu dah dia real one. Apabila dia kembali tempat natural habitat dia akan jadi balik semula. Itu dia real babi. Yang kau pelihara kerana kau kasih makan, kasih apa, dia pun tak ada bergerak, dia pun jadi montil, dia jadi bentuk dia begitu semuanya tu. Dan itulah sebenarnya itu babi tu same species satu. Dan babi ini na'udzubillah, Tuhan ampunkanlah. Dia sekandang babi, ada babi jantan, babi betina. Dia kuat berkelamin. Maka setengah orang buat kajian, dikeluarkan segala babi betina dari kandang. Sekejap tak lama babi jantan bersama babi jantan. Haiwan lain pun tak begitu. Maka babi jantan bersama dengan babi jantan. Begitu dimasukkan balik babi-babi betina, all this group of babi jantan tak touch pun babi betina. Tukar sekali PL dia. Dia dah dapat bad, benda buruk, dia tak akan kembali pada baiknya. Bermakna dia haiwan tak tobat dah. Dia haiwan tak tobat. Dia dapat benda buruk, dia suka benda buruk. Babi. Begitu. Na'udzubillah. Jadi siapa yang tabiat tak sejahtera ini, itu tabiat babi yang kau ikut sebetulnya. Baik yang kau taubat. Begitu tabiat babi. Sebab itu haiwan tu orang baru kaji sekarang. Islam dari awal dah mengharamkan. Kita, because we are what we eat. Kau banyak makan benda-benda berminyak, dapat kolesterol tinggi. Mana dia hasil daripada pemakanan kau? Kau banyak makan benda-benda bergula, karbohidrat apa semua tu, dapat kencing manis. It's from what we eat. Macam mana tak akhlak mereka begitu kerana benda ini kau makan. Benda ini kau makan. Dan sekarang menular penyakit ini pada masyarakat kita. Sebab makanan kita pun tak jaga. Dan kita bercampur gaul dengan orang-orang yang begini, maka kau pun ikut dengan orang begini punya akhlak. Gitu.
Babi, panjang cerita dia babi. Babi. Mereka yang makan babi pun tak tahu dia tahu cerita ini ke tidak. Kita yang tak tahu, tak makan babi, kita tahu bahaya babi, cerita babi. Untuk meletakkan babi pada sebab yang pertama tentulah tiada logik. Untuk meletakkan pada sebab yang kedua tidak begitu tepat. Kerana tidak nyata bahayanya. Cina semua tak mati. Maka tidak dapat tidak, ia pasti diletakkan dalam sebab yang ketiga, iaitu kerana kotor dan najisnya. Sedang Islam hanya menghalalkan binatang yang bagus, sesuai untuk dimakan sahaja. Yang lain Islam tak halalkan. Subhanallah, Allah cipta kita, Allah cipta haiwan. Allah Ta'ala tahu apa haiwan sesuai bagi kita, apa haiwan tak sesuai dengan kita. Haina apa bagusnya haina? Kita sebut tadi, haina dia ada sifat baik. Dia, ulama bilang walau dia ada taring sekalipun, Islam dah bilang halal, dia halal. Dan taringnya tak sepanjang serigala, tak sepanjang harimau. Habis dia makan daging. Ikan pun makan daging. Ikan kan makan daging, dia makan apa semua. Haiwan, tak ada masalah. Ayam kan makan cacing. Maknanya itu tak ada masalah. Haiwan makan apa pun halal bagi mereka. Haiwan, haina. Dia ada sifat baik, sifat kekeluargaan. Jaga anak-anak dia. Kalau yang lain-lain pergi buru, yang kakak-kakak ni punya jaga adik-adiknya, tahan nyabung nyawa. Tahan nyabung nyawa menjaga adik-adiknya. Dan the ketua of the pack tahan nyabung nyawa dia dengan harimau atau apa, dengan singa, dia tak diganggukan dia punya ahlinya, dia tahan nyabung nyawa. Haina punya karakteristik. Adalah ciri-ciri baik pada haiwan yang kita pandang tak senonoh PL tu kan, haina. Tapi ada ciri-ciri baik. Babi tak ada. Babi tak ada. Subhanallah, bijaksana Allah Ta'ala. Kita hanya kaji sebab-sebabnya, tapi keputusannya Allah Ta'ala beri sesuai bagi kita. Tetapi pada masa-masa yang akhir ini telah nyata pula beberapa sebab lain. Nyata sebab lain yang boleh menjadi sebab nyata bagi pengharaman babi. Baik, kalau kau nak tanya, kau cek sendiri dalam kau punya ensiklopedia. Saintis kau sendiri yang kaji. Keluar result pada babi, binatangnya banyak zat, banyak vitamin ke, ada kuman ke? Kau tahu sendirilah. Yang kaji pun ulama engkau juga, saintis kau juga. Antaranya ialah terdapat sejenis cacing dalam dagingnya yang tidak mudah mati walau dibakar atau dimasak pada suhu yang panas dan tinggi sekalipun. Itu kau makan, kuman dia ada. Mana kuman dia pergi masuk perut kau? Mana dia pergi menjejas kau punya akhlak, kau punya sikap, kau punya diri, kau punya kesihatan. Itu babi ada kuman. Dan di situ babi. Anjing pula najis. Kenapa? Anjing punya najis, anjing punya kuman paling dahsyat sekali. Sebab itu kau pergi pet shop, kau tengok lagi banyak shampoo anjing apa semua, tak macam kucing. Kucing pula jangan kau mandikan selalu, menyakitkan dia dan makin buat kuman dia keluar. Kucing dia pandai bersihkan sendiri. Anjing kau kena selalu bersihkan dia. Kuman dia boleh membuat kau ada kurap keluar sampai berulat dan boleh bawa maut. Islam dah jaga anjing punya najis dari jauh. Kita boleh pakai dia untuk guard dog, untuk jaga apa, dekat dengan dia tak boleh. Subhanallah. Kajian baru sekarang. Islam dah haramkan dan menajiskan dari zaman awal lagi. Nasib baik orang Islam semua kita dapat ilmu kita wahyu. Jadi walau tanpa kajian saintifik pun wahyu mengatasi segala-galanya. Daging babi boleh membahayakan kesihatan dan menyebabkan orang yang memakannya mudah terkena jangkitan penyakit. Dianya sendiri tidak bawa penyakit, tapi dia membuat badan kau mudah dapat penyakit. Penyakit apa? Penyakit rakus, penyakit akhlak, penyakit apa semua, dan segala penyakit lain pasal kau banyak makan daging babi. Ini kerana binatang ini memakan segala macam kotoran dan apa sahaja yang boleh dimakan. Ia tidak memilih makanan. Na'udzubillah. Menurut sejarah, daging ini telah diharamkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Juga kerana najis dan bahaya yang timbul daripadanya. Umat dahulu Bani Israel semua haram makan babi, tapi mereka makan. Yahudi makan, sekarang Nasrani makan. Lepas tu Nabi Isa apabila turun nanti, dibunuh segala babi, dipancung segala salib. Maka tegak sebalik hukum dan syariat Allah Ta'ala yang memang diharamkan atas umat terdahulu pun haram makan babi. Bukan umat kita saja. Umat terdahulu pun haram makan babi. Adapun hukum najisnya binatang ini juga telah sabit dalam Al-Quran menurut tafsiran Ar-Rijsu sebagai najis. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis.
Katakan ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, aku tidak dapat dalam apa yang diwahyukan kepadaku yang haram dimakan oleh orang yang ingin memakan sesuatu melainkan bangkai, darah yang mengalir atau daging babi kerana ia rijis, iaitu kotor. Jadi daging babi ini najis kerana tafsir ayat ini. Rijis itu maknanya kotor. Jadi Allah mention dia sebagai kotor. Dan menurut mazhab Syafi'i, babi adalah najis berat setelah dikiaskan dengan anjing kerana ia lebih kotor daripada anjing. Anjing tak sekotor babi, anjing cerdik, anjing boleh buat bodoh, anjing boleh buat mengawal. Anjing pun najis, maka yang lebih dahsyat pada anjing tidak ada haiwan lain kecuali babi, maka babi aula, maka dikiaskan untuk dinajiskan seperti anjing. Jadi babi haramnya nas Quran, najisnya kias pada anjing. Kerana anjing najisnya, nasnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru inaya hadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Artinya, untuk mensucikan suatu bejana kamu, mangkuk dan sebagainya yang telah dijilat anjing, hendaknya dibasuh 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah, yang airnya bercampur dengan yang pertamanya dengan tanah, iaitu airnya bercampur dengan tanah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Al-Baihaqi. Tentang najis ini ada beberapa pendapat mazhab ulama yang 4. Okey, tentang najis. Mazhab Syafi'i menghukumkan keseluruhan binatang anjing itu adalah najis. Okey, tadi soalan yang pertama ditanya tentang babi dan anjing. Sekarang masuk dalam bab anjing. Mazhab Syafi'i mengatakan anjing keseluruhannya najis, termasuk segala yang basah yang keluar daripada badannya seperti air matanya, peluhnya dan sebagainya. Anjing najis, segala-galanya najis. Kering dia najis, basah pun dia najis. Yang nama anjing semuanya najis. Cuma kalau kering tersentuh kita tak menajiskan kita, najisnya tak berpindah. Tapi anjingnya tu najis, cuma najisnya tak berpindah. Kalau dia basah kita kering, pindah juga. Kalau dia kering kita basah, pindah juga. Kalau dia basah kita pindah, dia basah kita basah, pindah najisnya. Dia kering kita kering, dia najis tapi najisnya tak pindah pada kita. Anjing. Kalau kau dokong dia, dah tentu kau terkena itu tak najis. Kau dokong dia, buat mana kau dokong najis? Sama seperti kau pegang tahi, sama hukum dia. Lebih berat lagi kerana dia najis mughalazah. Tahi hanya najis mutawasitah dan haram melumurkan diri kita dengan najis. Jadi tak ada semena-mena jangan kau pegang anjing, dokong anjing. Memang kita tak disuruh pukul dia, memang kita tak disuruh limpar kayu dengan dia, tapi tak mesti kau dokong dia mengada-ngada. Sekarang orang tengok dalam gambar dokong anjing, pimpin anjing. Allah, dia haiwan. Memang kita dijuga. Islam paling rahmat atas segala haiwan. Jadi jangan kau nak membuktikan kepada orang bangsa lain, oh kita begitu sampai kau sanggup dokong. Dokong tak, sayang tidak. Jaga ya, kasih makan boleh, tetapi mendokong tak perlu sampai kau kena nak mendokong dia semua tu, tak perlu. Tak ada perlu langsung. Nak membuktikan, tak perlu buktikan. Tak payah buktikan dengan orang kafir. Memang agama kita dah agama rahmat untuk segala makhluk pun. Kita tak anyaya sebagai mereka menganyai lebih dahsyat lagi. Ada gambar budak-budak pakai tudung dokong babi apa semua. Geli kita, jijik itu semua. Bukan itu punya semua. Nak menunjukkan, tak ada payah nak menunjukkan atas benda yang haram, atas benda najis, apa cerita? Tak ada kena-mengena, tak payah sudah. Habis nanti orang bilang kita mengada-ngada, orang tak mengada-ngada. Allah kau tak sembah tu tak mengada-ngada. Rasulullah kau tak respect tu tak mengada-ngada. Mereka jauh lebih mengada-ngada. Kita tak mengada-ngada, kita ada nas, ada penjelasan, tak ada timbul perkara mengada-ngada. Mazhab Maliki berpendapat keseluruh anjing itu adalah suci, seluruh. Begitu juga babi, selagi kedua-duanya hidup. Maliki bilang semuanya suci, mati jadi bangkai macam kucing, macam harimau. Mencuci tempat kena air liur anjing itu hanya ta'abbudi. Kenapa? Anjing disebut dalam Al-Quran boleh pakai untuk berburu. Boleh pakai untuk berburu anjing. Maka apa pula kau bilang najis? Mazhab Syafi'i bilang dia najis tetap najis. Walau boleh pakai untuk berburu, walau boleh dipakai untuk berburu. Habis dia gigit haiwan tu, gigitan tu menggantikan pisau. Maka haiwan kijang tu mati, dia gigit. Lepas tu kau potong yang tempat gigitan dia, kasih dia makan. Yang lain seluruhnya kau masak.
Ataupun qasar tu, kalau kau nak masak itu juga qasar tu. Nah, tak ada masalah. Tapi tak bermakna dia suci, dia najis. Dia najis. Tapi kalau mazhab Maliki pandang dia boleh pakai untuk buru, maka anjing adalah suci dan menyuci dia kerana Nabi perintah suruh cuci. Reason not found dalam mazhab Maliki mengatakan. Mazhab Hanafi berpendapat yang najis pada anjing itu hanya air liurnya sahaja. Subhanallah, badannya semua kau boleh pegang dan lainnya tidak. Adapun babi adalah keseluruhannya najis pada mazhab Hanafi, tapi mutawassitah, tidak mughallazah pada Hanafi. Mazhab Hambali seperti Syafi'i, dan mereka menambah lagi segala binatang yang tidak halal dimakan jika lebih besar daripada kucing hukumnya najis. Lagi binatang yang tak dimakan, haiwan lebih besar daripada kucing, harimau apa semua, hukumnya najis. Najis mutawassitah, tak mughallazah. Hambali lagi strict daripada kita. Walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan kepada kita sebab-sebab kita mesti mencuci bekas jilatan anjing itu 7 kali dengan salah satu daripadanya dengan air bercampur tanah, kita tetap yakin bahawa suruhan Nabi iaitu Rasulullah bukanlah sia-sia atau percuma. Begitu saja, Nabi takkan suruh kita buat benda yang sia-sia. Kita yakin pasti ada sebab-sebab yang tidak nyata atau kuman yang tidak kelihatan pada mata kasar. Bahkan para ulama pernah juga menerangkan bahawa kuman yang ada pada air liur anjing perlu dihilangkan dengan tanah kerana ia mengandungi unsur-unsur pembunuh kuman. Lain segala sabun, segala apa tidak boleh menghilangkan najis anjing. Tanah saja. Oh subhanallah, pada tanah saja, tanah lebih membersihkan daripada yang lainnya. Ya ke? Ya. Satu contoh, kalau ada satu mayat, kau gali lubang, kau tanam dia dalam tanah, ada kuman dia naik? Tak ada. Ada busuk dia naik? Tak ada. Dia hancur, tersimpan kat dalam dengan hormatnya ke dalam. Tak ada bau. Kau ada mayat, kau tanam, kau timus dengan sabun. Apa jadi? Busuk. Berulat juga, naik juga baunya. Dan mayat tu jadi tak tentu arah lagi dalam situ. Tanah lebih makan dia, hancur habis. Sabun tak boleh buat itu peranan. Sabun tak boleh main itu kerja. Jadi, itu menunjukkan tanah lebih dapat menghilangkan segala kotoran, absorb apa semua dengan tanah lebih daripada sabun dan selainnya. Sebab itu Nabi bilang tanah, dan tanah mudah didapati. Sabun kau kena beli, kena proses, kena apa semua. Tanah tak payah, dan tanah terpaling baik. Nabi lebih tahu pada kita. Berhubung dengan memelihara anjing, Islam hanya mengharuskan untuk tujuan-tujuan yang tertentu, umpamanya memburu, menjaga kebun, binatang ternakan dan sebagainya, bukan setakat memelihara tanpa sebab. Dengan ada setengah orang kaya pelihara anjing sebagai pet. Tak ada, tak boleh. Anjing tak boleh pelihara sebagai pet, tak boleh. Kau pelihara untuk guard dog, kau duduk luar, tak boleh masuk dalam rumah. Kita sudah bincangkan pada pertemuan lepas, pelihara anjing dalam rumah hukumnya kena bayar cukai pahala 2 qirat setiap hari. 1 qirat sebesar Jabal Uhud. Kau nak pelihara anjing dalam rumah boleh. Kau kena buat ibadat sebesar 2 kali Jabal Uhud setiap hari. Kerana kena cukai pahala kau. Begitu. Anjing boleh pelihara? Boleh. Luar rumah sebagai guard dog. Anjing boleh pelihara? Boleh untuk buruan. Anjing boleh pelihara? Boleh sebagai jaga tanam-tanaman, jaga kebun. Boleh. Selain daripada itu tak boleh. Sebagai shepherd punya anjing boleh. Selain daripada itu tak boleh. Untuk mengada-ngada, untuk pelihara semua tak boleh. Wallahu alam bisawab. Hari kita jawab satu soalan saja tapi panjang dia punya penghuraian dia. Ini cara alim ulama jawab soalan detail, lengkap semuanya. Detail, lengkap, puas hati kita dapat. Semua begitu. Ini Habib Abdillah kan guru saya. Dari kecil saya dengan dia. Jadi kita nanti kalau orang kita nak tanya hukum dengan dia, kita duduk. Nanti orang tanya, kadang-kadang orang tanya benda yang remeh-remeh sekalipun. Tapi dia bilang pada kita remeh. Pada yang bertanya itu masalah. Dia tak tahu nak buat ke tak buat, dia hukum. Maka hendaklah kau menangani setiap soalan itu dengan serius. Nanti orang tanya remeh tapi ingin mendengar serius, dia jawab pun dengan serius, dengan explain. Semua begitu. Dan dia jawab bukan setakat jawab saja. Dia jawab dengan menyelesaikan segala masalah yang berhubung kait. Umpamanya contoh, saya tanya sama dia, kita masih budak. Ustaz, kita kalau tengah sembahyang, kita bersin,
kita baca Alhamdulillah, batal tak sembahyang kita? Kalau kita jawab apa? Tak batal sebab itu zikrullah. Dia tak jawab itu. Apa dia bilang? Yang awak tengah sembahyang, awak nak sibuk bersin, nak sibuk apa tu, awak depan Allah tau. Nak bersin lah, nak tersedak lah, nak apa semua depan Allah, jaga. Depan raja awak boleh nak begitu. Nak bersin tutup hidung, jangan sampai terbersin. Kau tengah hadap Allah, kau nak bersin, nak apa semua. Ucap Alhamdulillah, tak batal sembahyang. Last baru dia kasih. Kalau dia bilang tak batal, boleh. Kita asasik bersin, asasik Alhamdulillah. Alhamdulillah, kau tengah sembahyang ni nak bersin, nak tersedak, nak termenguap, nak apa semua. Jadi dia ajar adabnya dulu, baru dikasih hukumnya kemudian. Habib Abdullah Al-Jufri. Last question saya tanya sama dia seminggu sebelum Ramadan, yang mana lepas raya dia meninggal. Kita telefon dia waktu sekarang lah, lebih kurang sebelum Zuhur. Maka isteri dia menjawab, siapa? Abu Zaki. Sebentar ya. Dengar isteri dia panggil dia, Abdillah, Dila. Bangun Dila, bangun. Abu Zaki telefon, bangun. Halo Abu Zaki, suara pun suara. Allah, kita bilang maknanya dia tidur. Dia sakit, dia tidur. Dia orang tua. Tapi kenapa kejutkan? Kalau kita saja tidur, isteri kita tak kejutkan. Minta maaf, ustaz tidur. Boleh pesan siapa, minta nombor telefon. Oh, saya fulan-fulan, tak apa ustaz ada nombor telefon saya. Ataupun tanya saya, tak apa ya, terima kasih, minta maaf. Kita pun tak marah. Dan itu alasan paling baik sekali. Oh, kesian ustaz tengah tidur. Tapi isteri dia kejutkan. Why? Because dia pesan, kalau ni Abu Zaki telefon, kau kejutkan aku. Sebab dia kalau telefon mesti nak tanya hukum. Kita tak pernah telefon bual-bual dengan dia, mesti nak tanya hukum. Jadi dia prihatin tentang kemuskilan kita, dia suruh kejutkan dia. Dan kita dengan dia tahu dari kecil. Kita dengan yang lain, kita tahu dari dewasa. Tapi dengan selain daripada dia, walaupun pangkat lebih tinggi, kita kadang boleh bual, boleh gurau. Tapi dengan dia tak berani. Duduk, diam. Kalau duduk dengan dia satu bilik imam, jaga. Temankan dia, duduk, diam. Dia tak tanya, tak jawab. Enti apa khabar Abu Zaki? Baik ustaz. Macam mana pelajaran? Dah habis periksa apa semua? Dah ustaz. Gini. Cadang nak sambung pelajaran mana lepas ni? Tanya begitu. Dia jawab, tak berani. Nak ajak bual pun tak berani. Ulama orang kita. Kita kalau nak telefon dia pun, kawan kita kalau nampak cakap, kau cakap Ustaz Abdillah. Dia tahu kita nak telefon dia, mesti duduk. Nak telefon pun tak berani nak cakap macam kawan-kawan. Fulan ini. Orang kalau tanya hukum dia, semua dibereskan. Saya pas sembahyang Jumaat, Masjid Sultan, mesti buka kitab, tanya sama dia. Apa yang kita baca tak faham, tanya sama dia. Kadang sampai 20 soalan kita tanya sama dia. Dia ada lagi apa Zaki? Apa lagi macam? Kalau kita sibuk, saya ada kerja lah, orang tunggu saya ke apa. Dia bilang lah, kita tak ada, dia nak muaskan kita dulu. Baru nanti dah, ada lagi tak? Dah ustaz, dah. Mana kita dah puas betul? Barulah. Okey orang, baru orang datang ambil dia, bawa pergi lunch ke apa. Tahan, disuruh tunggu dulu, aku nak bereskan jawapan soalan. Dia tak tahu, dia bilang tak tahu. Jangan mengada-ngada. Setengah orang sekarang tak tahu, nak jawab, nak bilang tak tahu, tak boleh. Tak tahu is the safest answer. Dan wajib. Kalau kau tak tahu, pusing, keluar entah apa, kita tak tahu orang sekarang. Nak kata dia tak tahu, tak mau. Saya tak tahu Abu Zaki. Nanti saya rujuk kitab-kitab Tuhfah, Nihayah. Nanti besok, ini jawapan ini, tanya ini jawapannya. Masya Allah. Kadang saya belum jumpa juga jawapannya. Sampai sekarang dia tak tahu. Begitu tentang ilmu. Amanah, halim, amanah. Begitu ajarkan kita. Masya Allah. Sangat prihatin tentang ilmu. Beliau ni orangnya. Allah Ta'ala rahmatkan dia. Dah pukul 12. Kita sampai hadis nombor berapa? Kalau tak panjang kita baca, kalau panjang kita tak baca lah ya. Saya nak kena pergi Fahang lepas ni. Lepas asar ada acara di Fahang. Kita baca hadis nombor berapa? Hadis nombor 3. Ya? Hadis nombor 2. Nombor 2 dah baca dah. Orang Yaman. Hadis nombor 3. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau telah berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah. Rasulullah seru takwa pada Allah. Why? What I'm going to say ialah perkara takwa. Kalau kau tak buat, kerana kau tak takwa pada Allah.
Apa itu pesanannya? Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Kita jadi orang tua jangan tak adil. Anak yang ini aja kau sayang, kan main kau tidur rumah dia sampai seminggu, yang lain seminggu tak apa, sebulan tak sekali kau jenguk. Jangan jadi orang tua buat anak-anak kecil hati. Kita orang tua, kita ada hak. Aku orang tua, aku punya suka bini dia BPL gitu, mana aku nak tidur rumah dia. Jangan, anak-anak kau kecil hati. Anak-anak kau kecil hati, adil terhadap anak-anak semua. Hadis ini adalah riwayatnya seorang sahabat. Dia jumpa sama Nabi, dia bilang, aku bagi harta aku pada anak aku, fulan dapat sekian, fulan ada yang lebih, ada yang kurang, apa semua. Rasulullah bilang, ittaqullah, takut pada Allah Ta'ala, berlaku adil pada anak-anak engkau. Padahal dia masih hidup, dia nak bagi apa dia punya suka. Dia dah meninggal ikut faraid, dia masih hidup suka. Tapi dengan perbuatan kau membuat anak-anak kau saling mendengki antara satu sama lain. Dan nanti buat anak-anak kau tak nak mencintai dan taat pada kau sama seperti yang lain. Maka Rasulullah suruh collect balik yang kau dah bagi secara tak adil, collect balik dan bagi balik semula secara adil. Jadi dari hadis ini diketahui apabila mak nak bagi barang di kala hidup, boleh bagi ikut sesuka hati. Tapi kena takwa pada Allah, kerana akibat dia walaupun halal kau nak kasih siapa, tapi akibatnya parah untuk anak-anak kau nanti belakang hari. Banyak berlaku. Anak yang favourite bikin apa semua tak salah. Anak bikin yang ini semua, yelah kau mana boleh cari aja salahnya. Pemberian pun lebihkan anak yang dikasihi. Ada orang tua begitu, tak boleh. Kesian anak kau, tak boleh. Bagi seadilnya. Kau berdosa kalau kau buat gitu, kau akibatkan mereka dengki antara satu sama lain. Yelah bapak lebihkan kau dari dulu, kau jagalah bapak. Nanti berdengki antara adik-beradik sampai ketua. Adik-beradik dah berdengki, anak-anak sepupu-sepupu pun nanti tak agree. Kenapa? Bapak tak agree. Jadi kerabat satu rahim semuanya jadi rosak pasal atuk tak adil. Atuk tak adil. Jadi dari hadis ini kita tahu kena adil pemberian terhadap anak-anak. Dari hadis ini menunjukkan juga bapak kalau dah beri boleh collect balik. Kalau orang lain dah beri, dah terberi, apa nak buat? Tak boleh ambil balik, dah hak dia. Hatta isteri sekalipun. Tak payah kau minta, abang halalkan makan minum bang ya, saya memang halal. Dia bilang tak halal pun halal, tanggungjawab dia semua. Tak payah. Selama saya jadi isteri abang semua halal memang halal, tak payah kau minta, dah memang halal. Memang wajib dia kasih apa semua. Tak payah gitu. Apa kalau of course lah, kalau makan banyak sangat tu, kalau lebih pada had tu kau kena minta lah halal. Kau minta gelang besar-besar kau kena minta halal. Yang sekadar yang setakat nafkah tu tak payahlah kau minta halal, memang wajib pun. Begitu. Jadi dengan anak boleh minta balik, Jangan tak berlaku adil terhadap anak-anak. Pembahagian nak bagi anak-anak kena bagi sama rata. Kasih sayang, perhatian terhadap anak-anak dan cucu-cucu semua sama. Kau sayang, tak apa aku punya cucu favourite ni, cucu favourite datuk, cucu favourite ni, kau sayang. Cucu lain perhati tau. Cucu lain perhati, anak-anak lain perhati. Apa punya adab kau ajar pada cucu-cucu kau, apa punya adab kau ajar pada anak-anak kau. Nanti mereka pun menyangka bahawa bersikap tidak adil sesuatu yang aku pelajari daripada atuk aku. Bukan dalam perkara-perkara lain pun mereka tidak akan berlaku adil. Kerana apa? Itu penerapan dalam rumah tangga. Jangan kita dengan anak-anak kita kasih sayang semua. Tapi anak saya ada yang pintar, ada yang tak pintar, bahagian masing-masing, takkan semua pintar. Ada satu orang jumpa sama saya di Hadramaut. Aku tengok anak aku yang kedua ni tak pintar macam abang dia tau. Selalu aku kena panggil dengan guruan, aku ni tak pintar. Tak apa, asal dia tak jahat. Dia tak pintar. Tak semua anak kau mesti pintar. Ada hikmah besar anak kau tak semuanya pintar. Biar kau tak boleh mengada-ngada, anak aku semua pintar. Lantaran ada yang tak pintar, jadi kau ada rasa tak boleh nak bangga. Dan Allah dah tuliskan, dia takdir hidup dia, bukan kau. Anak kau tapi hamba Allah. Allah dah tulis takdir dia. Dia satu hari dia akan kerja sekian, khidmat sekian, dan kalau dia pintar sangat, dia tak boleh kerja tu. Allah Ta'ala dah tulis dia untuk jadi kepintaran kerja sekian, untuk pekerjaan sekian, kehidupan sekian, maka ilmu dia memadai. Allah Ta'ala tak perlu kasih dia pintar-pintar sangat. Sudah, Allah Ta'ala atur. Asal dia tak jahat, sudah. Kau jaga dia baik. Dan jangan kau melebihkan abang dia daripada dia. Kerana dia ada istimewaan yang lebih pada abang dia yang kau tak nampak. Semua kena sama. Oh dia pintar. Kau mak tak sayang kau, apa kau tak pandai macam abang kau? Yang orang tegak-tegak boleh cakap. Sedih budak ni dalam hati. Jangan begitu. Itu kalau kita pada anak-anak kita. Kalau mak kita pernah begitu pada kita, mak tak salah. Bapak pernah gitu pada kita, bapak tak salah pak, mak tak salah. Mak bikinlah apa, mak tak salah. Aku tetap sayang mak. Saya sikit tak marah dengan mak, saya sikit. Habis kakak kau dapat lebih, dapat ekstra, tak apa dah, bahagian dia, mak sayang dia, tak apa dah.
Untuk engkau jangan buat gitu pada anak-anak engkau. Tapi kalau engkau pernah diperlakukan sedemikian, mak tak salah, abah tak salah, adik-beradik aku semua aku sayang. Kau padamkan dengki kau. Itu dah bahagian dia. Untung dia mak sayang kau. Untung kau mak sayang kau. Alhamdulillah. Aku pun happy mak sayang kau. Tak apa. Tapi akak mak tak sayang macam saya dulu, tak kurang prihatin. Akak kahwin pun pelamin kecil saja. Umpamanya lah ya. Umpamanya begitu. Tak apa bahagian kau. Akak faham, tak ada. Sudah. Untuk kita diperlakukan, terima. Jangan kau dendam pada mak kau. Jangan kau dendam pada adik-beradik engkau. Jangan kau dengki. Untuk engkau bikin apa? Tak salah. Mak kita mana ada salah pada kita? Tak ada salah. Mak kita tak ada salah pada kita. Bapak kita tak ada salah. Engkau terhadap anak engkau, kau jangan buat. Kau jangan buat. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.